Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat kembali dan insya-Allah kita akan baca dari surah Fatihah. Masih lagi surah Fatihah yang merupakan surah yang paling agung dalam Quran. Sama-sama kita baca dan kita sambung tadabbur dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan empunya sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas seluruh ahli keluarga baginda dan atas semua pengikut baginda yang berada di atas sunnahnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semalam kita baca tentang perkataan alhamdulillah, yang mana kita bentangkan beberapa hadis yang berkaitan dengan kelebihan sebut kalimah alhamdulillah dan betapa dia tu adalah lebih besar dan lebih utama daripada syukur. Kerana perkataan alhamdu sudah di dalamnya mengandungi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita sambung tentang kalimah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Kalimah Rabb ni maksudnya Tuan. Tuan digunakan dalam bahasa Arab untuk menyatakan hak milik ataupun kepunyaan ataupun orang yang menguruskan. Seperti disebut Rabbud Dar, tuan rumah. Rabbud Dar, tuan rumah. Rabbatul Bait, kalau suri rumah dia panggil Rabbatul Bait. Tetapi kalau dalam bahasa biasa untuk manusia, dia disandarkan kepada sesuatu. Adapun secara tunggal kalimah Rabb ni
Kalau dia secara tunggal, dia hanya digunakan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nama siapa Rabb kita? Allah. Dan kalimah Rabb ni menunjukkan Al-Malikul Mutasarrif. Dialah pemilik dan dialah yang menguruskan sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah ni, bila dia sandarkan dia ni pemilik sekalian alam, maka menunjukkan bahawa dialah yang mencipta alam, dialah yang memiliki alam, dialah yang menguruskan alam. Segala sesuatu yang berlaku di atas muka bumi ini tidak akan berlaku melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia adalah Rabbul Alamin. Di sinilah keluarnya perkataan rububiyah. Kalau kita belajar bab tauhid, ada disebut sebagai tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ni maknanya dia mengesakan Allah sebagai Tuhan, pemilik dan pentadbir sekalian alam. Kalau dia tanya siapa yang memberikan kepada kita rezeki? Allah. Siapa yang memberikan kepada kita nyawa? Allah. Siapa yang memberikan keselamatan kepada kita? Allah. Siapa yang beri makan kita, minum kita, pakai kita, kerja kita, sihat kita, mata kita, telinga kita, segala nikmat yang ada pada kita, maka datangnya daripada Rabb, Tuhan, pemilik sekalian alam. Dan tidak ada yang setanding dengannya, dan tidak ada yang bersama dengannya atau berkongsi dengannya sewaktu dia memulakan dan menciptakan segala yang wujud ini. Dialah Allah, satu-satunya Tuhan yang berkuasa dan memiliki sekalian alam. Itu maksud kalimah Rabb, rububiyah. Lalu jangan ada siapa pun yang menganggap dalam dunia ni ada yang berkuasa dengan kuasa Rabb, kuasa ketuhanan, melainkan Allah. Kalau tiba-tiba ada orang kata sebenarnya bumi kita ni dijaga oleh alien. Ada orang yang kata gitu. Benarnya bumi ini dijaga oleh alien. Kita kata tak ada yang jaga bumi ini melainkan Allah. Kalau ada orang kata rezeki kita ni kita yang tentukan. Kalau mu rajin cari rezeki dapatlah dia. Kalau tak rajin cari rezeki tak dapatlah dia. Maka kita kata bukan. Kerana yang maha memberi rezeki adalah Allah. Kita diperintahkan berusaha, tapi yang memberi rezeki kepada kita Allah. Yang memberi sakit kepada kita, yang memberi sembuh kepada kita, semuanya Allah. Maknanya kita beriman bahawa yang di atas kita ni segala sesuatu ataupun yang berkuasa ke atas kita dan seluruh makhluk yang ada ni, tidak ada yang berkuasa melainkan dia, dan dia tu Allah, Tuhan sekalian alam. Ini tauhid. Dan sebenarnya tauhid rububiyah ni, atau mengaku ketuhanan Allah sebagai pencipta ni, adalah perkara yang dimaklumi hatta oleh orang-orang yang menyembah berhala pada zaman jahiliyah. Dan sebut dalam Quran, kalau mu tanya dia siapa yang cipta langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Dia akan jawab Allah. Sebab secara zahirnya tidak ada yang berkuasa melainkan, tidak ada yang mencipta segala sesuatu ni melainkan satu sahaja, Tuhan. Allah Subhanahu wa taala kata dalam ayat yang lain, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Kalaulah di langit dan di bumi ada lagi Tuhan-Tuhan selain dari Allah, nescaya hancur binasalah
langit dan bumi. Dan saya hancur binasa. Pasal apa? Semua Tuhan, kalau betul langit bumi ni ada Tuhan selain daripada Allah, maka semua Tuhan-Tuhan ni akan bubuk nak jadi Tuhan. Tak usah kata Tuhan lah, Tuhan. Kita tengok, kita lah kita. Dalam politik kekuasaan, tak jadi Tuhan lagi tu, baru nak jadi pengurus baru. Dalam politik kekuasaan, sama ada kekuasaan di peringkat kecil ataupun di peringkat lebih besar. Kalau dah yang nama banyak kepala ni, banyak kepala, tak kira lah organisasi kecil ke, organisasi besar ke, peringkat rendah ke, peringkat atas ke, kalau dah nama banyak kepala, tak jadi kerja. Tak usah kata pentadbir sekalian alam, dah. Organisasi sekecil-kecil AJK, sekecil-kecil AJK masjid ke, AJK rukun tetangga ke, AJK surau ke, ataupun dalam organisasi pejabat ke, perusahaan ke, NGO ke, sampailah ke peringkat tinggi politik ke, kalau nama dia banyak kepala, tak jadi lagi. Maka bagaimana manusia boleh terima idea bahawa ada yang berkuasa mentadbir sekalian alam selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Baik, kita perlu faham kekuasaan ketuhanan ni sehingga pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita akan relate balik dengan rububiyah. Bahawa kita menyembah yang berkuasa sebenar-benarnya dan kita minta tolong kepada juga yang berkuasa sebenar-benarnya. Kita tak minta tolong pada yang tidak berkuasa. Selain daripada Allah, maka mereka bukanlah Tuhan. Boleh faham? Baik, kalimah al-alamin pula. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Alam ni, siapa dia alam? Al-alamin jam'u alam. Al-alamin adalah kalimah jamak kepada alam. Wa huwa kullu mawjudin siwallahi azza wa jalla. Alam ni adalah semua benda yang wujud selain daripada Allah, termasuklah kita. Ni segala yang wujud baik di langit, baik di bumi, setiap generasi, setiap masa, setiap ketika, semua tu dikenali sebagai alam. Kenapa dinamakan alam sebagai alam? Dalam bahasa Arab, alam ni juga kita boleh kenal sebagai alamat. Bahasa mudah lah tu saya kata. Kalimah alam sama dasarnya, kata dasar dia sama dengan kalimah alamat. Alamat ni maksud apa alamat? Alamat ni maksud dia tanda. Betul tak? Alamat rumah kita tu tanda rumah kita. Alamat kiamat, tanda-tanda kiamat. Alamat dalam bahasa Arab ni maksud tanda. Jadi kenapa alam dinamakan alam? Kerana alam itu sebenarnya tanda wujudnya Tuhan. Kata di tafsir Ibnu Katsir ini, wal alam mushtaqqun minal alamah li'annahu alamun dalun ala wujudi khaliqihi. Mana semua yang ada di alam ni sebenarnya tanda wujudnya Tuhan. Kita jumpa makhluk yang baru, kita jumpa spesies yang baru, semua tu makin kita jumpa banyak makhluk, makin kita rasa wujudnya Tuhan. Kita tengok orang ngaji sains lah, patutnya dia bertambah iman dia, sebab dia jumpa makhluk-makhluk yang kita tak nampak. Kita ni tengok makhluk dengan mata kasar kita je. Dia orang ni kalau tengok makhluk, dia guna teleskop atau mikroskop.
Kalau hok kaji bintang tu dia tengok dengan teleskop, boleh tengok jauh. Kalau hok sains lain pula dia tengok dengan mikroskop, boleh tengok hok kecil-kecil, hok kita tak nampak. Dan bilangan makhluk yang kita tak lihat dengan pandangan mata kasar kita ni banyak. Hok kita tengok dengan mata kasar pun banyak dah. Hok kita tengok dengan mata yang bantuan gadget ni lagi banyak. Ni, dan semua makhluk-makhluk ni adalah tanda wujudnya yang Maha Pencipta, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. So layak tak dia dipuji? Layak. Kerana semua yang ada ni dia yang punya, dan segala nikmat yang kita dapat daripada Allah. Maka kita puji Allah dengan kalimah Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab tu kita pun pagi-pagi kita baca zikir. Pagi-pagi kita bangun tidur kita kata dah Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bila dalam zikir pagi pun kita kata asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Hari ini kita berpagi-pagi dan juga sekalian makhluk asbahal mulku lillah. Segala kerajaan kekuasaan Allah ni juga berpagi-pagi hari ini walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi setiap kali kita rasa nikmat ni kita pujilah Allah. Dan kita dah sebut dah sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Okey, ingat tak hadis kita baca semalam? Okey. Apa maksud hadis yang kita baca semalam berkaitan dengan alhamdulillah? Afdaluz zikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Baik, kita pergi pada pula ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Dua sifat ni kita dah nyatakan sebelum daripada ini dalam syarah ataupun tadabbur kita kepada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita juga sudah nyatakan bahawa betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang kafir duduk kata Jesus love, orang Kristian lah, dia guna kalimah Allah, Jesus sayang. Dan ada ustaz-ustaz motivator juga guna kalimah Allah sayang. Sebenarnya uslub yang sama ada dalam Quran. Allah telah memperkenalkan dirinya sebagai yang maha pengasih dan maha penyayang. Sebab tu kita ni sebagai orang nak memperkenalkan manusia kepada Tuhan, perkenalkanlah manusia kepada Tuhannya seperti mana Allah perkenalkan dirinya. Ni bila kita kenal Allah, mu tahu dah Allah tu siapa. Allah ni keras azab dia, mu tahu dah. Mula-mula kita ayat lagu tu. Sedang Allah perkenalkan dirinya mula-mula Ar-Rahmanir Rahim. Kita pergi jumpa dengan orang nak tak semaya hari ni. Baru pergi tak semaya. Allah tu maha penyayang. Kita semaya dia sayang kita. Kita perkenalkan Allah dengan metod yang Allah perkenalkan dirinya. Sebab tu Nabi SAW antara Bashir dengan Nadhir, Nabi mendahulukan Bashiran wa Nadhira. Khabar gembira dulu, barulah bagi khabar yang menakutkan, azab. Dari sudut metod dakwah, sebenarnya kalau dari sudut betul Islam, kita lah hak peringkat kita ni global, mungkin indikator lain. Tapi global pun kalau dari sudut betul dakwah Islam. Tapi dari sudut sungguh, dari sudut aku panggil berjaya lah dakwah, metod dakwah Kristian. Kalau pak kita ni jumlah orang masuk Islam dengan jumlah orang masuk Kristian, sebenarnya kalau ikut Brother Lim Joy Sun,
seorang pendakwah bangsa Cina. Dia kata orang Cina ni jumlah masuk Kristian dengan jumlah masuk Islam jauh sangat beza dia. Dia mari tak ada apa, Jesus love you, Jesus love you. Semua mari dengan mesej kasih sayang. Kenapa kita tak buat mesej yang sama? Sedang Allah perkenalkan dirinya kepada kita dengan nama Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Betul ada azab, tapi dia duduk dalam Maliki Yaumiddin, itu hari pembalasan lepas daripada ni kita bincang. Tapi hak mula-mula Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Allah sendiri guna metod untuk melembutkan hati. Dia perkenalkan dirinya sebagai yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang apabila orang mula-mula baca Al-Quran. Buka kitab Quran, baca surah yang pertama, siapa dia? Allah, Tuhan sekalian alam. Bagaimana sifat dia? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebab tu kalau kita ada kawan-kawan non-Muslim, mungkin di pejabat kita, mungkin jiran kita, sampaikan mesej bahawa Allah ni Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sayang Allah lah kepada kita semua, sehingga Allah tidak mengazab kita ni seperti mana Allah timpakan azab kepada umat-umat sebelum daripada kita. Dan kalau kita nak bahaskan tentang kasih sayang Allah, sebenarnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, hadis yang sahih, "Lau ya'lamul mu'min ma 'indallahi minal 'uqubah ma tami'a fi jannatihi ahad." Kalaulah orang mukmin yang sudah beriman, dia tahu betapa azabnya siksaan Allah, hukuman Allah, nescaya dia tak akan sanggup untuk bercita-cita masuk syurga. Pasal dia tahu Allah ni maha detail perhitungannya dan maha keras azabnya. Tapi betul lah Allah tu maha keras azab dia, maha detail perhitungannya. Tapi Nabi SAW juga bagi tahu, walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah ma qanita min rahmatihi ahad. Kalaulah orang kafir itu tahu apa yang ada di sisi Allah dari kasih sayangnya, maka tidak akan pernah mereka putus asa daripada rahmat Allah. Contohlah tuan-tuan, macam mana kita nak kenal Allah Maha Pengasih? Betul kita kata jangan buat dosa gini. Tapi Allah tu maha luas keampunan. Bererti ajaklah manusia walau apa pun status dia untuk kembali kepada Allah yang Maha Penyayang. Yang Maha Penyayang. Walau apa pun status dia, dia bunuh orang 100 orang. Kita ada hadis yang Nabi SAW kata, orang yang bunuh 100 orang pun ditimpa ataupun diterima taubatnya. Walaupun dia tak sampai lagi ke tempat yang dia nak tuju, dia mati di tengah jalan, Allah dah terima taubatnya. Apa pun status dia. Dalam hadis juga Jibril alaihi salam kata, kalaulah mu tengok wahai Muhammad apa yang aku buat waktu aku tengok Fir'aun lemas. Fir'aun lemah, Jibril alaihi salam ambil tanah campak dalam mulut Fir'aun. Ambil tanah bubuh dalam mulut Fir'aun. Pasal Jibril kata apa? Jahatnya Fir'aun ni, aku panggil apa? Aku takut kalau dia istighfar, Tuhan terima istighfar dia. Tapi Allah takdirkan Fir'aun tak taubat jugalah. Cuma perkataan Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa
andai manusia sejahat Fir'aun itu bertaubat. Andai Fir'aun tak taubat. Tapi perkataan Jibril dalam hadis tu, Jibril kata aku takut Fir'aun taubat, lalu Allah Ta'ala terima, menunjukkan bahawa andai orang sejahat Fir'aun pun bertaubat, nescaya Allah terima taubat dia. Allah ni maha luas rahmat dan kasih sayang. Jadi kalau setakat orang bawah-bawah ni dia nak taubat kepada Allah, lagilah Tuhan terima. Dosa dia gapo? Dosa dia mengumpat orang. Dosa dia gapo? Dosa dia mencuri duit. Dosa dia bunuh seorang, dua orang, 10 orang. Dia taubat kepada Allah. Soal dia dihukum di dunia ataupun tidak ditangkap, itu urusan nombor 2. Tapi nombor 1 sekali, dia taubat kepada Allah. Andai dia bertaubat kepada Allah, walau sejahat manapun, dia akan diterima taubat dia. Dengan syarat-syarat taubat. Sehinggalah tertutupnya pintu taubat bila nyawa sudah sampai ke kerongkong, barulah tertutup pintu taubat dia. Masa tu tak terima dah lah. Tapi sebelum sampai waktu nyawa duduk di kerongkong tu, apa jua dosa, termasuk dosa syirik selama dia hidup. Kalau dia mati dalam syirik, Allah Ta'ala tak akan ampun. Tapi kalau masa dia hidup ni, dulu dia penyembah berhala, kemudian dia bertaubat kepada Allah dan dia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, nescaya semua kesyirikan dia yang dia buat masa dia jahil dulu, Allah hapuskan dan Allah ganti pula dengan kebaikan. Pasal apa? Allah ni maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi bagi orang-orang yang sudah beriman kepada Allah, bila kita tahu kasih sayang Allah ni macam ni, bukanlah tujuan kita bila kata macam ni supaya kita berwenang-wenang dalam kemaksiatan tau. Kalau gitu sedap lah dia boleh buat dosa. Dosa ni tak ada istilah sedap pun tuan-tuan. Seronok tu ada pada nafsu je, tapi tak ada istilah untunglah dia. Hak lebih beruntung padanya ialah orang yang syabun nasya'a fi ta'atillah. Pemuda yang daripada muda dia tak buat maksiat kepada Allah, maksiat berat-beratlah, dosa-dosa besarlah. Hak ni lagi beruntung. Tapi kesimpulannya, kedua-dua mereka layak menerima rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin kita kenal Allah Maha Penyayang, sepatutnya makin kita berharap kepada rahmat dan kasih sayang. Kadang-kadang Allah uji kita tuan-tuan. Allah uji. Dia uji kita. Sampai kadang-kadang ada manusia menyangka, atau sampai ke satu tahap dia putus asa dari rahmat Allah. Ada. La tayasu min rauhillah. Jangan pernah orang Islam putus asa daripada rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah. Kadang-kadang memang kita diuji oleh Allah sampai kita rasa, bakpolah Allah Ta'ala tak tolong aku, bakpolah gini, bakpolah. Sehingga kadang-kadang hati kita pun kita rasa jauh je. Allah uji kita. Doa kita, duk doa, kenapa lah Allah Ta'ala tak makbul doa aku? Kita nak. Ada orang tidak diberi zuriat, dia nak minta dengan Allah, ya Allah, mintalah. Sampai akhirnya Allah uji dalam hati dia, kau Allah Ta'ala tak nak terima doa aku. Kadang-kadang kita minta rezeki, ya Allah bagi aku rezeki. Minta, tak dapat apa yang kita minta. Lalu Allah campurkan rasa, Allah uji kita. Setara mana kita ni dengan rahmat Allah.
Tu bagi orang yang beriman. Kalau orang kafir memang dia tak berhajat pun. Dia tak berhajat dan tak berharap pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang dia kafir, memang hak ni tak berat. Beratlah, besarlah ujian bagi dia. Tapi kita bagi orang beriman ni pun, bila kita tahu besarnya kasih sayang Allah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Walaupun kadang-kadang kita rasa benarnya syaitan duk mari kat kita, Tuhan tak dengar pun doamu. Kita rasa. Hak kita baca Ar-Rahmanur Rahim. Hak kita baca wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Hak kita baca Allah Subhanahu Wa Taala ni menerima doa, menerima taubat, menerima permohonan, pemurah, pengasih, penyayang. Tapi hak kita buat bila kita doa, Tuhan tak bui hak kita minta, maka Allah masa tu uji. Kadang-kadang kita ada satu fatrah dalam hidup kita ni, dia panggil fatrah futur. Tahu tak futur? Futur ni keadaan diri manusia yang tiba-tiba dia jauh daripada Allah. Dulu dia semayang rasa seronok, kemudian sampai satu masa semayang dia tidak lagi khusyuk. Dulu dia rajin puasa sunat, kemudian sampai satu masa dia pun tak puasa sunat. Jauh dia, makin menjauh. Dulu dia rajin baca Quran, kemudian sampai satu masa dia jarang baca Quran. Jauh, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Dia pun rasa, kau Allah Ta'ala tak nak terima aku, kau Allah Ta'ala tak suka kat aku, kau Allah Ta'ala ujian. Sebenarnya hak kita rasa tu dah bercampur dengan bisikan syaitan. Syaitan nak duduk tepi, Tuhan tak sayang pun kamu, Tuhan tak dengar pun doamu, Tuhan begini, kamu begini. Syaitan hasut untuk manusia buruk sangka dengan Allah. Sedang Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, Allah lebih mengasihi seorang hamba daripada ibu mengasihi anaknya. Kerana Allah adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lalu jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Betul orang yang beriman, kalau dia kenal Allah betul-betul, tak ada istilah dia nak bunuh diri, nak binasakan dirinya sendiri. Waktu Nabi SAW kata, ajaban li amril mu'min. Orang mukmin ni ajaib urusan dia. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusan orang mukmin ni baik untuk dia. Walaupun dia ditimpa keburukan. Walaupun dia ditimpa keburukan. Orang mukmin, keburukan itu tetap baik untuk dia. Macam mana Nabi kata? Bila dia diberi kebaikan, dia syukur, maka syukur itu menjadi kebaikan untuknya. Dan bila dia timpa kesusahan, dia sabar itu menjadi kebaikan untuknya. Dan perkara ini tidak akan berlaku, kata Nabi SAW, melainkan hanya kepada orang mukmin. Sebab itu asas dia, kenalilah Allah dengan nama-namanya. Dan kenalilah Allah dengan tujuan untuk mengabdikan diri kepadanya. Kenalilah Allah dengan nama-namanya. Kita kenal Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradat, ilmun, hayyun, sama', basar. Kita dengar belaka tu. Tapi sebenarnya Allah juga ada nama-namanya yang indah. Kenali makna, apa dia makna Ar-Rahman, apa dia makna Ar-Rahim. Tadi Imam ngurusi kita membaca ayat Huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah. Huwallah alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahu alladzi la ilaha illa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Allah.
Apa sifat-sifat dia? Satu. Kenalilah Allah dengan nama-namanya yang indah. Jangan kita kenal makhluk dia lebih daripada kita kenal Tuhan dia. Kita kenal lah orang tu sekian, begini. Hatta Queen Elizabeth tu pun kita cari dia punya biodata dia. Selama dia tahu umur dia jadi raja lagu mana, suami dia nama gapo, anak dia ada berapa orang. Begini. Kalau orang tanya nama Tuhan 99 tu mungkin kenal belaka dah mana dia. Kenalilah Allah dengan nama-namanya. Sebab lagi kita kenal dia, lagi kita rasa berharap kepada rahmat dan kasih sayangnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang seterusnya, Maliki Yaumiddin. Allah perkenalkan dirinya lagi. Tadi Rabbil Alamin, kemudian Ar-Rahmanir Rahim, kemudian Maliki Yaumiddin, pemilik yang menguasai hari pembalasan. Jadi Fatihah ni nak sebut pada kita hakikat Tuhan tu siapa, dan juga kita akan kembali bertemu dengan dia, dan semua hidup kita ni akan ada padanya hari pembalasan. Hak ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung besok. Makna Yaumiddin dan makna Al-Malik. Apa maksud Yaumiddin? Apa maksud Malik? Malik ni raja. Apa erti raja yang sebenar-benar raja, dan apa erti Yaumiddin sebagaimana yang ada dalam Quran. InsyaAllah kita sambung besok hari. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.